Alright. Okay, so FBM KSCI sekarang dalam phase yang biasa, sebab dia dah naik few days ni, dia dah beberapa minggu lah sebenarnya. Indeks indeks counter dekat Malaysia ni agak kuat. Sama contoh sebab FBM small cap. Small cap ni stok yang di bawah 200 juta, market cap 200 juta. Hari ni baru first day. Okay, hari ni baru first day dia jatuh, which is kejatuhan yang normal. So dia masih lagi trend di upside selagi mana dia trend sampai sini. Boleh jatuh sampai sini, sampai sini. Okay, so hari ni hari first day. Esok mungkin dia terus rebound, ataupun kalau dia tak rebound, mungkin dia akan cari area sinilah. Okay, 21285. Okay, so kita sebagai investor ataupun trader, kita kena aware dengan sentimen market kita. Okay, sebenarnya dalam phase yang biasa je. Okay, tak adalah phase yang merisaukan. Kita masih lagi dalam trending upside. Masih lagi phase yang sedang menaik. Okay. Nah, kita tengok view dia pun dah daripada tahun lepas lagi. Okay, kita punya indeks asyik naik. Even though krisis global, saya pun personally rasa banyak lagi company-company yang masih lagi under value. Okay, masih lagi murah. Okay, so kita tengok indeks seperti lain, sebagai contoh construction. Indeks construction dah buat correction. Okay, dah buat correction yang sikit, masih lagi sikit dia punya correction dia. Consumer production agak strong dia punya ni. Okay, energy tengah kuat, tapi last minute tadi dia buang. Okay, so saya tak rasa macam isu dekat Iran dengan Israel ni sebenarnya jadi sentimen yang merisaukan kepada bursa ataupun pasaran saham lah, sebab benda ni dah lama dah. Okay, dah well recognized sentimen Middle East ni dah lama orang tahu. Selagi mana benda ni tidak involve kepada perang antara US dengan negara-negara lain lah. Okay, kalau dia directly US berperang sebagai contoh, berperang dengan Iran. Okay, so benda tu akan jadi benda yang besar. Itu satu isu yang merisaukan lah. Okay, tapi kalau Israel disokong oleh USA ataupun negara-negara lain bersekutu dengan Israel, so benda tu tak perlu risau lah. Okay, stok yang mana saya bagi fokus, sebagai contoh, saya ada few stok yang saya always bagi list. Saya bagi list, saya nak buat list lah. Hari ni saya nak buat list stok yang saya rasa berpotensi. Okay, so always saya bagi tahu this year punya tema adalah komoditi punya stok. Okay, stok yang berkaitan dengan minyak sebagai contoh, Uzma. Okay, Uzma dan hibiscus. Okay, so all these stock ni stok yang bagi saya masih lagi dalam keadaan murah. Okay, hibiscus pun sama, masih lagi murah. Okay, masih lagi murah berdasarkan dia punya value dia. Macam mana kita kira value dia? Sebagai contoh hibiscus. Okay, so hibiscus kenapa saya bagi tahu dia murah? Sebab kan dia punya ni lah, dia punya FA dia. Okay, FA dia. So sebagai contoh, dia ada cash sebanyak 195 juta. Okay, so dia now trading at PE 4. Sedangkan dia punya peer yang lain, average dia, okay, tengok saya punya screen ni, median PE dalam 13 ataupun 14. Okay, so hibiscus masih lagi trading pada PE 4.9. Okay, dia punya profit pun setahun dia buat profit 200 lebih juta. Okay, now dah berapa quarter dah, second quarter dia punya revenue dah 1.4 billion. Okay, so kalau kira-kira sepatutnya, analyst pun ada bagi kalau you selalu baca analyst punya view. Okay, hibiscus dia bagi target price area RM3 lebih. Okay, dia bagi hibiscus, kita tengok hibiscus punya analyst punya target price, saya ingat RM3 lebih. Okay, so price target
Alright. So last Public Bank bagi harga RM3.20. Okay. So sebenarnya dia every time analyst bagi target price ni dia dah justifikan kenapa reason dia stok ni sepatutnya harga RM3 lebih. Okay. So kita sebagai trader, okay, kita kena cari position kita. Okay. So sebagai contoh hari ni stok ni try untuk break dia punya 52 week high. Okay. Harga dia area RM2.9. Okay, tapi dia tak berjaya. Okay, tapi tak apa. Mungkin dia perlukan a few tries untuk dia breakout balik dia punya 29. Okay, just remember this resistance price ni kalau next time dia break, mungkin potensi untuk dia naik tinggi tu jauh besar. Okay, so even though dia big volume yang jual hari ni, okay, tapi saya rasa macam masih lagi dalam phase yang biasa, normal. Okay, so for traders, kita nak cari balik dia punya entry price dia area RM2.8 macam tu. Okay. So RM2.8, RM2.7 macam tu. Alright. So masih lagi boleh monitor stok ni. Okay. So kita buat kategori berdasarkan sebagai contoh energy. Kita go for this company lah. Kita go for Hibiscus ataupun Uzma. Okay. Alright. Okay. So sini ya Alright. So apa stok lagi? Ya ni sebagai contoh yang lain pun Penergy yang macam murah macam masih lagi murah. Masih lagi sentimen minyak lah. Okay, ada satu lagi stok T7 Global stok ni saya nak cakap dia cun pun tak sangat, tapi saya nampak macam ada collection. Okay, ada collection. Okay, sebagai kalau you trader, kita nak monitor stok ni kalau dia break area 54 sen. Okay, even though hari ni dia macam nak jatuh. Dia pergi test dia punya 50 sen punya area. Lepas tu dia naik balik tutup area 525. Okay, so I'm guessing satu benda yang sedang berlaku kat sini. Okay, sedang at this area ni ada somebody yang buat collection. And then you boleh baca dia punya announcement. Okay, di stock ni ada okay, kita tengok sini lah T7 Global. Okay, dia buat private placement. Okay, so dia ada buat private placement area 70 sen macam ni. Okay, so bila dia ada buat macam ni, dia ada increasing of revenue macam ni. Okay, I forecast that benda ni akan pergi lebih jauh lah. Okay, kalau dia break this area, okay, dia break this area 54 sen, I expect that the price tu akan naik tinggi. Okay, naik tinggi lebih daripada area 58 sen, 59 sen. Okay, so this is one of the stock yang I always monitor. Even though I dah bagi kepada few clients untuk macam kalau you ada lebih, kalau duit lebih apa semua, you boleh monitor di stock, monitor ataupun nak beli sikit, nak try, nak simpan. I rasa this is a good stock untuk yang baru nak ni lah, sebab dia tak, in term of value dia saya tak pasti, saya tak rasa dia terlalu murah. Okay, tapi based on sentiment, ada private placement, lepas tu chart dia yang dia try to break this area, I rasa di stock ni kalau you nak buat trading, okay, bila ada sentiment minyak nak naik and then they break out this area, I rasa you boleh buat peluang untuk buat intraday trade. Okay, untuk buat short term trade. Okay. So apa stok yang you nak tanya? Okay, so ada 3 stok minyak. Kita ada 3 stok, Uzma, Hibiscus dengan T7. Okay. So Wasco. Okay. Ini stok. Ini saya jarang follow. Saya kena tengok lah. Okay, saya tengok dia punya queue dia. Besar sebelah kiri macam ni. Okay. So apa stok ni sebenarnya dia buat apa. Okay. So saya kalau sebenarnya saya always kalau benda yang saya tak berapa familiar. Okay. Saya kena baca balik. Okay. Net cash kurang. Company asset 91 sen. Sepatutnya asset dia okay. Company profit. Okay, company profitable, increasing in revenue 2.9 billion. Okay, sepatutnya dari company okay. Okay, ROE pun okay, PE 9. Okay, so boleh consider in term of
benda ni nampak macam menarik lah. Okay, nampak macam menarik. Just chart. Charting saya tak biasa trade. Okay, saya tak biasa trade di stock. Mungkin kalau you dah always monitor, sebab that's why saya bagi tahu, saya trade stock yang saya tahu, saya kenal dia punya behavior dia. Okay, so di stock ni dia akan menarik bila dia breakout this area 137. Okay, 137, 13, the highest price yang dia hari ni lah. Okay, tapi in term of volume yang baru buat collection apa semua, saya rasa macam menarik. Tapi Q dia ni, okay, Q dia ni masalah sikit. Okay, so kalau you always somebody yang monitor the market depth, okay, so the Q bila dia besar sebelah buyer ni, dia kalau dia naik dia tak berapa genuine. Okay, so mungkin you kena be careful sikit dengan dia punya Q yang macam ni. Okay, tapi kalau betul-betul dia nak push, okay, the Q dia jadi sempurna. Sebagai contoh sini 9,000, area sini jadi 9,000. On that day tu saya rasa stok ni boleh naik dengan tinggi. Okay, in term of value tak ada masalah. Company profit, dia punya tu pun okay. Okay, dia punya asset pun okay, 90 sen lebih. Okay, so tapi dalam Q dia ni tak berapa menarik bagi saya. Okay, so in term of chart, kalau dia breakout area sini, okay, dia breakout dia punya chart tadi. Mana dia punya chart ni? Okay, dia breakout this price ni barulah kita boleh consider. Okay, kalau you tengok pun dia macam daripada 13 dia naik 136, lepas tu dia tutup balik 130. Hari ni pun dia naik 136, lowest dia 13 ni, so area 133. Okay, so mungkin kalau dia breakout di kotak ni barulah dia jadi laju. Okay, alright. So the next stock, orang tanya EATech. Ya, tak keluar saya punya EATech. Okay, alright. Okay, EATech ni betul dia ada sentimen nak keluar PN17. Okay, tetapi satu benda je. Okay, satu benda je yang saya tak berapa minat in term of value dia. Okay, valuation dia saya kira sebelum ni sepatutnya dia area 15 sen je. Okay, so mungkinlah kalau dia naik more than dia punya price, okay, harga sekarang, ataupun dia keluar announcement dia akan keluar PN17, harga naik. Okay, tapi bila saya rasa lah bila harga tu dah naik, saya rasa it's time to sell. Disebabkan oleh dia punya value tu dah macam dah more than it deserve to be lah. Okay, disebabkan oleh aset dia pun berapa sen je, 10 sen. Okay, last time dia ada buat offer daripada Tan Sri Rashid Manaf pun area 15 sen after consolidate. Okay, so in term of value dia, I rasa macam area 15 sen tu maximum for this counter. Okay, tapi kalau you nak buat trade, sebagai contoh, you tahu for sure the company tu akan buat announcement nak keluar PN17, happen that this Friday, hari Jumaat ni. Okay, so you tahu for sure benda tu akan berlaku. Mungkin you nak play on sentiment on news, you nak beli sebelum news, nak jual on masa keluar news. Mungkin you boleh consider area 35 sen and then jual area atas 40 sen. Okay, ataupun bila dia limit up sebagai contoh. Tapi in term of value dia sendiri, okay, bila saya baca this company, saya rasa sepatutnya based on dia punya offer price, and the last time offer price daripada tu harga 15 sen, okay, ataupun harga RM1 lebih after consolidate berapa kali lah. Okay, so saya rasa it deserve untuk berada pada harga 15 sen. Okay, kecuali ada improvement in term of dia punya financial yang mungkin dia akan dapat durian runtuh, profit tu makin besar ke apa semualah. Okay, tapi the current situation saya tak nampak macam this company akan valuation dia tu terlalu tinggi. Okay, mungkin area 11 sen. Itu yang the logic punya ni lah, logical punya price. Okay,
15 sen ataupun the maximum kalau tapi kalau nak trade tak ada masalah lah. Okay, so you make sure that you beli dalam this area. Okay, so dalam this area tak ada masalah. Mana dia punya ni? Okay, so dia punya pattern dia macam ni. Okay, selagi mana dia duduk dalam area kotak ni, you are free to trade dia punya chart dia. Okay, nak pergi atas bawah apa semua lah. Okay, kalau you zoom in hari ni T1. Okay, mungkin you nak beli bila dia T2 ataupun T3. Okay, so kalau you betul-betul short term trader, you nak beli bila price ni breakout harga 35 sen. Okay, so tapi you punya support sekarang area 32 sen. Okay, to view sebagai short term trader. Okay, saya tak suka to put my money dalam phase yang saya tak tahu punya direction, kecuali saya dah baca dia punya fundamental dia. Okay. Q tanya, Coach, company solar macam banyak projek, boleh bagi pendapat? Okay, solar company sebenarnya dia ada sentimen mengikut counter besi. Okay, kalau you tengok counter besi sebagai contoh Anju, so dia buat trend macam menaik. So di solar company ni dia a bit related. Saya pun tak tahu, tak sure macam mana dia punya correlation dia. Okay, tapi apa yang saya perasan kalau stok besi naik, so all this counter yang related dengan solar ni dia pun buat kenaikan lah. Okay, Pristar dia naik macam tu. Okay, so SolarVest dapat projek hari ni. Okay, mana dia punya ni? Okay, SolarVest. So dia nak try nak buat dia punya 1 year high dia situ. Okay, so hari ni dia try untuk dia punya breakout dia. Okay, yang ni you boleh monitor lah sebagai short term trader, kita boleh monitor. Okay, monitor if price ni dia mula breakout harga RM1.6. Okay, RM1.60. So dia dah 52 week high, harga yang paling tinggi dalam masa 1 tahun. Kalau once dia breakout, biasanya dia akan naik laju. Okay, tapi just bear in mind, esok adalah hari T1. Okay, yang mana always saya bagi tahu, if you selalu follow saya bagi tahu T1 adalah hari yang paling dangerous untuk kita beli. Okay, tapi kalau esok T1 dia maintain atas 16, okay, so meant to say company ni ada potensi untuk buat kenaikan yang tinggi lah. Okay, dia first time dia break 1 year high, so boleh lagi monitor. Okay, so sama dengan stok lain seperti Samaidin. Samaidin pun trending okay. Okay, tapi dia try dia punya breakout dia 14. Okay, so kadang-kadang kita kena baca lah dia punya company punya ni. Saya always akan filter. Saya akan filter. Okay, company sebagai contoh, kalau company in term of company punya view macam ni profitable, saya tak ada masalah. Okay, in term of PE, the solar company ni dah trade PE atas 30. Okay, company yang profitable dah trade atas 30 PE. Mungkin a bit limited. Okay, berbanding dengan dia punya ni 400 juta. Okay, 400 juta you divide in 67. In term of value sekarang, saya tak tahu. Saya rasa the solar company ni saya lebih prefer untuk buat trading. Okay, sebagai contoh hari ni hari ni Saipak ada saya bagi. Saipak. Okay, Saipak. Okay, alright. Saipak hari ni saya bagi pada harga 98 sen. Okay, saya bagi harga 98 sen. So apa yang dia jadi hari ni, dia naik atas, lepas tu dia jatuh balik. Okay, so that's why saya bagi tahu sebolehnya stok ni sekarang kita buat trading. Okay, sebab kita tak tahu dia punya direction dia selagi mana dia duduk dalam area sini. This is the trading range dia. Okay, range yang besar. Trading solar ni dia range yang besar. Okay, so Saipak apa yang saya nampak hari ni dia punya support area 95 sen. Okay, so 95 sen and then resistance dia pada highest hari ni lah 102. Okay, so esok ni, okay, 1, 2, 3, esok ni masih lagi phase yang kita kena monitor. Okay, so kalau happen that you dah masuk tadi area 98 sen, you kena jaga you punya cut loss. Okay, kalau you nak selamat, okay, you tak nak fikir market,
esok jatuh 98 sen, you nak jual balik you punya cost. That's why saya always advise pada market sekarang, kita kena jadi active trader. Okay, active trader maksudnya kalau dia jatuh balik kita punya cost, kita nak lari dulu, kita nak buat short term. Okay, kita nak buat short term trade. Okay, kita lari dulu. Okay, kita tak perlu tunggu. Okay, saya pun sedih sebenarnya. Saya tunjuk sikit. Saya tunjuk sikit. Sebenarnya saya pun sedih kat dengan Saipak ni. Okay. Kenapa saya sedih? Sebabnya ni. Okay. Ini hari ni punya cerita ni. Kita pun mengadu macam biasalah. Trader ni kita mengadu dekat member. Okay, Saipak ni hari ni saya dah untung 1,200. Saya beli 98 sen. 1,200 tu sempat ambil gambar lah. That's why saya jarang ambil gambar letak dekat group. Ni dah untung. Sebab apa? Sebab dia ada body. Body dia, dia balik 985. Okay, tinggal 100 setengah dia punya profit. Okay, so itulah biasalah. Itu standard lah. Tapi esok kalau dia jatuh 98 sen, saya punya plan saya nak jual dulu. Saya tak nak ada position yang saya kena tunggu. Sebab saya kontra trader. Saya short term trader. Saya banyak saya buat saya buat kontra. Saya tak nak satu position saya sangkut lama. Okey, sama juga dengan stok kosan. Sebelum ni saya ada beli kosan harga 20 lebih sen. Okey, 21 sen. 22 ringgit 12 sen. Okey, tapi hari ni saya tengok dia punya stok jatuh. Okey, dia jatuh macam tu, saya terpaksa lari balik. Okey, walaupun saya dah untung 2,000 lebih. Okey, saya dah untung 2,000 lebih tapi saya terpaksa jual balik sebab saya nampak dia macam nak jatuh. Okey. Saya tunjuk sikit ya. Saya everyday kita buat trading. Ini saya punya kosan. Hari saya ada 25,000 lah, 25,000, 250 lot. Bila tadi market macam tu, saya terpaksa jual untuk saya beli balik nanti harga rendah. Okey. So saya tahu hari tu dia dah naik RM2.2. Saya dah untung dalam 8 sen. 8 sen 2,500, 8 sen. Saya dah untung 2,000 tapi hari ni balik tak ada untung apa. Dah balik cost saya terpaksa secure. Walaupun saya consider saya sebagai saya consider saya sebagai FA ataupun fundamental. Saya beli based on fundamental, so saya yakin this company bagus. Tapi dalam market macam ni somehow you kena jadi active trader. Mana dia nak corner balik. Ada satu klien tanya saya mengenai Samfong. Okay, Samfong stok yang saya review. Okay, tapi saya tengok dia tak berapa nak jatuh. Okay, dia beli Samfong area 90% lebih. Okay, ada yang PM saya personally dia beli 90% lebih. Okay, so saya bagi tahu, saya rasa stok ni dah susah untuk jatuh area RM1. Okay, so always jaga you punya stop loss. Okay, sebab saya target stok ni dalam RM1.2, at least RM1.20. Okay, so itulah sama apa you punya position, sama you kena avoid pegang stok yang bila you dah rugi. Okay, so try to dalam market yang tak tentu macam ni, okay, try to be active trader. Bila dia jatuh balik you punya cost stok yang you dah lama pegang, okay, you tak, daripada you profit, okay, you tak nak pegang sampai company tu rugi. Okay, so dia balik cost tak apa, you let go and then try buat balik ataupun try to buy lower. Alright. So solar pun macam tu. Tadi solar tanya solar. Saya rasa you kena buat trade. Solar saya tak rasa macam boleh beli and then simpan semata-mata. I prefer kalau you nak rasa macam you corner balik you punya price ataupun you cut loss. Saya kalau cut loss, saya akan cut loss pada harga yang saya biasa saya buat untung. Sebagai contoh, satu hari saya ataupun satu trade saya senang buat untung dalam 400 hingga 600. Okay, so saya punya cut loss level is that price. Okay, so kalau dia jatuh sampai 300, saya tengok macam susah nak naik, saya akan jual. Okay, saya akan jual. Okay, saya akan take loss and then move on lah, cari stok baru. Okay, GCB. Okay, GCB yang ni sentimen harga koko. Okay, harga ni hari ni pun strong dia punya ni. I rasa okay, stok ni okay sebab dia commodity related. So once dia break out this price, okay, bila dia break out this price, I rasa it's a good sign untuk belilah. Okay, tapi untuk buat trading lah,
saya tak berapa pasti dia punya value dia macam mana. Okay, so you tengok balik dia punya chart yang ke kiri tu, harga dia situ. Okay, dia punya resistance ni area situ. Alright. So mungkin boleh buat trading. Okay, tapi saya sorry to say saya saya jarang follow this company. Okay, so dia pun masih lagi uptrending. Stop loss dia area sinilah. Okay, so kalau you trader, short term trader, saya akan letak area RM2.40. Okay, RM2.40 saya punya stop loss. Okay, so Panda. Alright, Panda. Panda support price area sini. Okay, area 30 sen. Okay, so hari ni jatuh boleh tahan. Okay, boleh tahan. Tapi dia akan trading dalam range 34 sen. Okay, range 34 sen setengah sampai 30 sen. Okay, so you monitor dulu. Okay, I tak rasa sekarang is a good time untuk beli. Tapi I rasa it's good for you untuk monitor. Okay, bagus untuk kita monitor dulu apa dia nak buat dalam area ni. Okay, dalam kotak ni. Okay, this kotak ni, saya nak tengok apa dia nak buat dalam area ni. 34 sen hingga 32 sen. Apa saya monitor, saya akan monitor dia punya market depth dia. Okay, kalau saya monitor stok ni, saya akan monitor dia punya market depth dia macam mana. Okay, sebagai contoh sekarang, okay, bila saya tengok buyer dia besar, 67,000. Seller dia 35,000. Yang ni saya tak suka pattern yang bila buyer tu banyak, saya tak berapa gemar. Okay, sebab biasanya stok yang macam ni dia akan jatuh. Okay, tu based on you punya pengalaman. Yang tu dah saya bagi tahu. Market depth ni dah lama you monitor, you akan faham. Lama-lama you faham. Okay, buyer besar biasanya dia jatuh. Seller besar biasa dia naik. Kalau buyer dengan seller tu lebih kurang, momentum dia untuk naik tu tinggi. Sebagai contoh Theta, kita tengok Theta. Okay, Theta bila dia main ni, you tengok sini ada 30,000, sebelah sini ada 30,000. Okay, so that pattern tu biasanya pattern yang kuat untuk dia continue dia punya movement dia. Okay, kalau dia nak naik ke atas, so that pattern is a movement yang kuat untuk dia naik. Okay, sama juga macam Saipak tadi. Okay, the reason saya beli tadi, dia punya pattern dia, buyer dengan seller dia lebih kurang sama. Sini 8,000, sini 8,000. Macam tadi saya pun tak ingat berapa, mungkin 10,000, 10,000. Okay, so that pattern tu, bila kita recognize that pattern, the market depth punya pattern, kita tahu, okay, stok ni biasa dia main. Okay, macam Sendai. Sendai, hari ni dia main kan. So Sendai, okay, you tengok, dia punya pattern dia, bila dia nak buat kenaikan, hari ni 45,000, sini 36,000. So dia more or less dia lebih kurang sama. Okay, kita tak nak satu pattern yang dia perbezaan dia tu besar. Satu stok yang sebagai sekarang kita dengar-dengar macam stok yang bagus untuk kita beli. Okay, nama dia D-Sonic. Okay, so dah market rumors ni dah cerita D-Sonic is good stock untuk you beli sekarang. Okay, tapi saya ada satu masalah dengan dia punya market depth. Okay, saya tak suka dia punya market depth ni. Sebelah kiri dia terlalu tebal. Okay, ada 90,000 market depth dia. Sedangkan dia punya seller dia ada 20,000. Okay, tapi of course in term of valuation dia, I rasa D-Sonic is at discounted price lah. Dah lama dia tak main. Okay, dah lama dia tak main. Lepas tu dia pun company untung. Lepas tu dia pun trading at PE 17, which is not bad. Okay, stok-stok lain pun kita consider okay. Okay, tapi satu je masalah dia dekat market depth dia ni terlalu besar sini. Okay, so saya tak berapa, saya rasa it's about timing. Timing masa bila kita nak tunggu dia sampai mungkin seller dia dengan buyer dia lebih kurang sama. Okay, so if one day kalau you monitor stock ni, okay, you monitor di Solid ni, you always monitor every day. Okay, if one day you nampak dia punya market depth ni lebih kurang sama. Okay, it's not necessarily, tapi based on experience, kalau you tengok sini, happen that sini 90,000. Okay, sini pun 90,000. Dia punya seller dia 90,000, buyer dia 90,000. So, I boleh macam bagi apa nak kata jaminan pun tak. Based on saya punya pengalaman, 80% of the time, itu adalah sign stok ni akan meletup. Okay, itu adalah petanda yang awal stok ni akan meletup on that day, pada hari tu. Pada hari Q tu yang biasa kita tengok macam ni. Okay, tapi on the next day, after a few days yang kita monitor, tiba-tiba Q dia jadi lain. Okay, jadi 90,000. Okay, so that day tu I rasa, kalau you always monitor, that day tu I rasa you dah monitor, you dah study dah benda ni okay.
company okey, masa tu nak hantar pun it's up to you lah, nak beli berapa banyak pun. Sebab 80% of the time stok akan naik. Okay? So itu saya punya pengalaman lah. Saya tak tahu. Kalau you ada pengalaman lain, mungkin you boleh kongsi. That's why kalau siapa yang pernah belajar daripada saya ataupun pernah dengar saya punya, saya dah always repetition, always saya cakap, this is the teknik yang tak ada orang expert, yang tak ada orang terlebih expert. That's why saya tak suka, sebab kalau saya sendiri sebagai jadi macam orang yang terpaling sifu sebab benda yang trading ni somehow based on you punya experience. Setengah orang tu dia belajar sebulan, dia mungkin lebih hebat daripada saya, lebih hebat daripada kita yang dah lama dalam stock trading, sebab the way dia latih diri dia tengok stock tu dia boleh baca. Okay, tapi the background the anchor, the asas dia, the fundamental value dia, iaitu is well known semua orang lah. Kalau di Sonic sebagai contoh, kita dah baca company okay, market rumors kita dengar nak naik. Okay, just timing je masa bila kita nak beli. Okay, nak beli harga 44 sen sebagai contoh. Pagi tadi you dapat 44 sen. Lepas tu you tengok 44 sen setengah jadi buyer. Lepas tu you kelam kabut. Takut stok ni naik. Okay, tapi saya ada masalah dia dengan dia punya buyer dia. Saya tak suka bila buyer sini terlalu tebal. Okay, alright. Faham tak? So far boleh clear tak dengan apa benda yang saya cerita ni? Okay, so please respond. Saya pun tak nak saya cakap saya tak nak cakap sorang-sorang. Okay, telan buyer. Buyer besar tu tak berapa minat yang sini. Buyer sebelah sini tak berapa minat. Okay, sebab apa? Sebab reason dia, reason dia kalau seller ni kecil. Okay, kalau dia beli seller ni semua, volume dia tu tak besar. Okay, kalau sebelah seller tu besar, bila new buyer masuk, kita akan nampak volume tu besar. Okay, volume makan tu jadi besar. Okay, apa stok lagi yang macam ni? Stok yang tak banyak volume lah. Okay, so seller ni bila dia besar masalah. Tapi as for now, di Sonic salah satu stok yang kita dengar-dengar, the market rumors, stok ni nak meletup. Okay, tapi in term of value je saya tak ada masalah. Company ni macam is a profitable company. Okay, asset pun kira consider okay lah. Okay, so tak ada masalah. Saya agree, saya setuju bila cakap stok ni nak naik. So saya tak ada masalah dengan benda tu. Okay, tapi timing dia bila kita nak beli. Alright. So boleh clear tak benda tu? Okay, so cuba respon sikit. Okay, apa ataupun if you ada soalan lain mengenai market depth. Alright. Thank you Tuan Nazri. Alright. Itu baru semangat saya nak cerita. TDM. Alright, TDM. PE ratio macam mana nak tahu dia bagus? PE the lower the better. Okay, PE ratio lagi rendah lagi bagus. Alright, TDM. Okay, so si Ashraf tanya TDM. Saya tunjuk dia punya Q macam ni. Okay, so Q dia 120,000 sebelah sini, 43,000 sebelah sini. So saya punya view first time tu saya dah tahu stok ni aku tak minat. Sebab apa? Buyer dia terlalu besar. Okay, itu macam trick lah. Dia macam trick yang tak tahulah semua orang is a well known trading strategy tu ataupun is just based on experience. Okay, so TDM bila tengok buyer dia besar macam ni, saya tak minat untuk harga sekarang. Okay, even though last time saya dah bagi tahu stok TDM ni one of the cheap stok yang bagus. Stok yang bagus untuk beli. Tapi masa tu harga 19 sen. Okay, tapi sekarang harga 28 sen. Kita kena baca balik. Kena baca balik dia punya value dia macam mana. Okay, asset dia 38 sen. Okay, dia profitable. Mungkin phase sekarang ni phase untuk buat trading. Okay, phase untuk buat trading. Okay, tapi nak masuk sekarang is too soon. Terlalu awal. Okay, so mungkin area kita nak masuk, kalau stok ni nak masuk, kita tunggu retracement tu sampai nak saya tengok mana saya punya ni dia. Okay, saya nak tunggu area retracement tu sampai 30%, 25%. Mungkinlah area situ kot. Okay, area
area 25 sen. Okay, tapi as for now, bila market depth dia tebal macam ni, saya tak suka. Saya akan avoid untuk beli stok yang macam ni. Okay, so kalau saya dah ada pun, mungkin saya time to take profit lah. Okay, sebab it's tricky lah kalau dia buyer besar macam ni. Okay. TDM, MACD ni okey je, stok ni okey kan. Q tak ada. Tak ada apa yang saya nak komen mengenai stok ni. Yetek saya dah cerita tadi. Okey, MACD ni company okey, 1 billion punya company. RM2, harga RM2 tu lebih kurang okey. PE 7 okey lah, boleh buat trade lah. Tapi you kena apa? You kena tengok dia punya chart lah. Chart dia macam tu. Apa? Magnet. Okay, chart dia macam ni. So range trading dia macam tu lah. Sini. Okay. Company okay. Company okay. In term ni, company okay untuk buat trading. Ataupun area ni, daripada breakout dia punya high ni. Okay, last breakout dia area situ. Mungkin biasanya dia ada apa? Orang cerita lah, kalau dah naik gap up macam tu, biasanya akan tutup balik gap dia. Okay. So harga RM2 untuk beli bila dia tutup gap. Okay. So itu based on experience masing-masing lah. Okay. Tapi stok ni saya, kalau you follow okay stok ni, company dia okay. Tapi nak cerita dia tutup gap dulu, of course support dia kita boleh consider area RM2 tu dia punya support price. Okay, dapat kalau belum beli, mungkinlah tunggu area dekat sikit dengan RM2. Okay. 10 market depth. You boleh dapatkan 10 market depth dekat kita punya ni lah. Buy rate boleh jadikan indikator. Buy rate saya tak guna sebagai indikator. Saya sendiri, saya tak pasti orang lain macam mana. Okay. Sebab saya lebih kepada monitor dekat market. Kadang-kadang dia buang pun dia naik balik. Okay, yang tu kita kena monitor. Okay, kena always monitor. Bahvest sentiment gold tu boleh tahan lah dia punya ni. Okay, tapi saya rasa gold untuk dekat bursa ni masih lagi awal. Sebab a few gold counter masih lagi boleh ni. Okay, tapi Bahvest ni pernah ada bad experience dulu. Harga 54 sen ni betul-betul susah dia nak pecah. Okay, tapi kalau you nak buat trade, you boleh consider 54 sen setengah tu sebagai dia punya support price. Okay. Tapi kalau gold, Bahvest ni saya rasa dia involve dengan mining. Okay. Saya tak rasa company dia profitable. Last time saya kira saya tengok company tak untung. Sekarang dah untung tapi profit dia masih lagi sikit. Okay. Dah untung banyak tahun. 11 juta profit. Okay. Share dia billion. Saya lebih suka company sebagai contoh Pokong ataupun Tome. Okay. Sebab dia consistent profit. Okay. And the profit dia pun besar. Setahun dia berniaga sampai 1.5 billion. Okay, so kalau you nak betul-betul trade based on minyak gold punya ni, okay, try to cari discounter lah. Panjang tak ada tarik mungkin area RM1. Okay, so one more tip saya dapat daripada so-called bit trader lah. Okay, saya dapat discounter. Dia cakap dia somebody very important tengah beli stok ni. Okay, dia beli, saya tak tahu. Tapi saya baca company ni okay. Okay, saya baca company tapi dia penny stock. Okay, company okay tak okay, share dia banyak. As in punya ni, tak berapa okay, profit. Rugi manjang. Okay, tapi saya tak tahu kenapa that one person yang saya consider sebagai ni, dia beli area this price lah 15 sen ke bawah. Okay, so this is also emas related. Saya rasa ada satu news ke apa. Sekejap Ada review daripada mana ada buat ni target price 30 sen tak. Ada news ke apa
mengenai this stock lah. Okey. Saya tengok jap. Okey. Oh, ini dah lama nak buat gold mining dekat Kelantan 547 hektar. That's why lah kot. Okay. So I tak tahu tips untuk penny stock ni, biasanya game dia bukan sekejap. Okay, tapi kalau you berminat, nak beli ke apa semua, mungkin boleh consider. Tapi ini penny stock. Kalau you trade penny stock, I rasa tak ada masalah. Untuk macam beli, sebab harga dia tak berapa naik lagi. Dia naik lah daripada 13 sen, 12 sen tapi itulah, bukan nak recommend apa semua sebab company pun rugi. Okay, tapi ada market rumors ataupun big traders yang ataupun somebody yang important beli stok ni harga 15 sen ke bawah. Okay, so up to you lah. Saya sendiri personally saya tak beli simpan. Mungkin lah kalau nak beli pun saya beli sikit. Okay, mungkin 100 lot nak try sebab dia penny stock. Okay, tapi happen that dia dah dapat ni catalyst tu ada. Okay, catalyst tu ada. Alright, Cosmos. Cosmos tu boleh tahan. Dia punya closing tadi Cosmos 50 berapa sen? 52 ke 54? 54. Okay, so stok ni dia try to test dia punya 52 week high. Okay, dia test 52 week high. Area 56 sen. Okay, so if dia break 56 sen ni, break 56 sen, barulah kita consider stok ni sebagai boleh meletup. Tapi dia terlalu short term sangat. Okay, so dia terlalu short term sangat. Biasanya kita nak tengok breakout yang kuat ada bila dia buat long base dia. Okay, panjang dia punya ni dia. Dia buat consideration dia panjang lama macam tu, barulah dia breakout. Okay, so kalau tempoh yang singkat ni, you kena be careful sikit. Kena berhati-hati. Okay, tapi company dia yang Cosmos, personally saya tak, saya buat trading. Saya beli and then saya jual, beli jual macam tu. Okay, saya tak rasa macam stok ni bagus untuk terus beli simpan. Okay, sebab dia pun company dia tak terlalu besar. Market cap 138 juta ni, for your information, tak ramai fund manager boleh beli. Okay, bila market cap kecil ni, below 250 ataupun 300 juta market cap ni, biasanya fund manager dia tak boleh nak beli. Dia tak ada mandate untuk beli. That's why you tengok sini pun dalam ni MSM. So dalam ni pun dia tak banyak. Dia tak ada pun daripada sebagai contoh EPF ke MyEG ke. Sebab this is the small company. Okay, so you treat dia as a small company. Naik naiknya tu buat trading lah. Okay, last time saya ada bagi Cosmos. Okay, so Cosmos saya bagi harga 49 sen saya tak silap. Tapi saya buat trading. Okay, so last time saya ada buat saya dah bagi Cosmos, so 49 sen sini kan. So harga dia pun dah 54. Okay, sini saya dah bagi Cosmos. Okay, so 495, 475. Sekarang dah 52. Okay, dah 54. So saya sendiri dah jual dah. Okay, so stok yang macam ni kita buat trading. Okay, saya tak rasa macam terus nak beli, nak simpan lama. Ataupun you buat stop, you buat trailing stop. You dah beli sebagai contoh area 49 sen. So you decide, okay, kalau dia breakout balik, dia jatuh balik area 50 sen, okay, aku akan jual. Okay, akan secure aku punya profit. Sebab there is no risk untuk untuk jual sekarang. Sebab profit, kalau sebagai contoh, profit masih belum cukup. Stok masih lagi trading, nak naik ke atas. Tengah trend masih okey. Okay, so tak ada reason untuk cut you punya profit terlalu awal. Okay, so let it run. Dalam range you dah profit. Okay, tak perlu risau. Sebab kalau you beli 49 sen tak perlu risau. Okay, dia jatuh area 50 sen, mungkin you buat trailing stop dari situ. Okay, so MyEG last two counter lah. MyEG, dia baru je ada analyst bagi report. MyEG company dia okay. In term of company saya suka sebenarnya. Okay, so mungkinlah dia tak lama dia tak secure project. Betul tak? Kita pun lama tak dengar dia dapat project apa MyEG. Renewal daripada apa ni? Share buyback.
Okay, so company dia tengok profit is very strong, 50% punya margin dia. MacEG is one of the company yang always, kalau you dengar saya cerita sebelum ni, MacEG is one of the company yang buat profit margin terlalu tinggi. Okay, more than 50%. Okay, so kita tengok last analyst ada bagi MacEG, saya rasa target dia dalam tinggi dia punya target dia. Saya tengok ni BIMB BIMB bagi target RM1, 15 sen. Okay, daripada masa harga 78 sen setengah, dia buat review, dia bagi target RM1.15. CIMB pun bagi target yang sama bulan 2 gitu, harga RM4. Okay, so these two company yang ni. Biasa satu lagi company MIDF. So MIDF is one another source yang you boleh ni lah, you pergi dekat MIDF ni. Biasa ni saya dah selalu share dah, midf.com.my reports ni. Okay, you pergi tak 2024, you pergi dekat equity, biasanya dia akan cover kat sini. Okay, so kita tengok biasa stock MIDF ni dia ada cover MacEG. Saya tak ingat tahun bila, tahun dia cover, ada dia suka dengan MacEG ni. Okay, equity. So kita tengok sebagai contoh WCT, okay, Datasonic. Mana Datasonic dia ada buat apa? So kita tengoklah report dia. Okay, dia target area apa? 44 sen. Masa tu harga, dia target 46 sen. Sekarang masa 44 sen. Dia target pun tak tinggi sangat. Okay, so MIDF one of the tempat yang you boleh dapat free access kepada research. Okay, dia bagi run here WCT data mana tahun ni. Okay, tengok balik saya tengok balik tahun 2024 apa stok yang dia bagi. Okay, Sunway Construction, Glove. Okay, Glove, Top Glove yang dia review adalah Top Glove. Okay, dia target Top Glove 87 sen. Saya tak tahu sampai ke tak dia punya target price. Tapi sini you boleh baca lah, sebab dia dah tulis detail lah. Okay, so kita sebagai trader ni jangan nak pening kepala nak cuba dah ada. Even the fund managers pun, dia orang sebenarnya dia baca report daripada analis. Okay, sebab dia orang ni bukan biasa-biasa. Biasa you cari report ni, siapa yang tulis benda ni, cari nama dia. Okay, you tengok dia kadang-kadang dia ada CFA lah apa benda lah. Okay, so dia orang ni bukan kalang-kalang lah, bukan orang yang biasa-biasa lah. Lama tak dengar ayat kalang-kalang tu. Okay, so every time dia buat benda ni, okay, every time buat research ni kita baca. Okay, the latest research daripada ni, okay, daripada analis hari ni adalah SNS. Okay, SNS yang kita duk cerita sebelum ni. You ingat tak kita duk cerita SNS Network yang saya cakap company ni 1 billion punya company. Okay, latest target price kita tengok SNS Network, dia bagi target price 54 sen. Okay, so this is fresh. Rakuten bagi target price 54 sen. Okay, so you boleh baca the reason kenapa dia cakap macam tu. Okay, so I boleh agree dengan benda ni. Okay, saya yang ni tak susah. You boleh pergi I3 target price. Okay, benda ni tak ada, is open secret. Tak ada orang nak sorok pun benda ni. Tapi benda ni orang tak gunakan, tak utilize kan these facilities yang dah ada satu website yang compile all the buy call daripada analyst ataupun daripada broker house. Okay, so SNS daripada tu dia bagi berapa harga tutup hari ni. Okay, sebab saya tengok dia masa 38 sen. Okay, 38 sen setengah. Okay, just the matters bila you nak beli. Sebab dia breakout hari tu, laju dia breakout. Sebab dia consolidate 1 tahun, dia consolidate area 27 sen. Okay, so dia consolidate area situ. Okay, dia consolidate area sini bertahun, lama dia consolidate area sini. So saya pun beli area 24 sen setengah, 25 sen. Okay, saya naik sikit, saya pun jual lah area 27 sen setengah, 28 sen setengah. Saya pun tak ingat. So, saya buat trade lah sebab saya tak beli simpan, sebab saya simpan lagi another stock.
sekali masa bila kita dah jual tu, masa tu lah dia naik sampai 42 sen. Burung tengok, terus naik macam tu. Okay, so pengajaran dia tu biasa, common, tak ada apa yang nak disedihkan lagi. Okay, tapi phase trading dia you boleh cari entry bila dia jatuh area 35 sen, area ni dah boleh mula cari entry. Stok ni kita boleh setuju dengan analyst. Okay, asal jual naik, memang itulah perangai dia. So mana SNS, saya pun dah cerita SNS mana yang saya tak ingat saya dah tulis dekat Substack ke belum. Tapi yang ni saya pun ada cerita sini. Saya bukan. Okay, so masa harga 26 sen setengah ni kita dah review daripada ini untuk, that's why saya bagi tahu SNS slow and steady, stok ni okay. Saya dah baca dia punya FA dia okay, pendapatan dia more than 1 billion every year, bukan pendapatan sale dia. Okay, so masa kita simpan lama tu, okay, so bila nak buat trading, now phase dah ada demand, dah ada minat, dah ada orang dah mula beli. So ada lagi analis bagi target price 50 sen. So kalau dia jatuh balik area 30 sen, ataupun kalau kita minta dia jatuh jauh lagi, area lagi jatuh lagi, kita nak beli, lagi bagus dia jatuh. Kalau stok yang kita belum ada ataupun kita terlepas masa dia punya first wave ni, kita minta dia jatuh lagi banyak lah. Okay, jatuh 30 sen pun tak apa, kita nak beli balik. Okay, so tak adalah kita always cari stok yang tengah hijau je selalu. So stok ni kalau dia tengah merah lagi bagus, lagi merah lagi bagus. Dia 30 sen kita hantam lah. Okay, dapat 30 mungkin. Kalau dia jatuh, biasa stok yang kuat ni dia tak jatuh banyak. Dia jatuh pun area 35 sen tu macam susah nak jatuh. Okay, so always monitor stok ni. Kalau you nak beli, nak try to collect, stok jatuh esok, let's say lah Dow Jones jatuh 1000 point. Okay, so ni stok yang you boleh consider. Okay, so saya nak tengok hari ni Dow Jones sekarang jatuh 250 point je. Dah naik 26 point. Okay, so tak ada apa yang nak risau sangat dengan market sekarang. Okay, sebab macam okay je. Okay, so don't forget untuk download. Kalau belum ada M+ Global ni, okay, so you kena make sure that you download. Sebab M+ Global dia ada few advantage dia. Satu, dia boleh letak stop loss sekali dengan dia punya target price. Okay, boleh macam buat jerat lah, buat perangkap dia. Nak jual situ, nak buat stop loss sini. Jatuh dari bawah, dia akan buat stop loss. Naik atas, dia akan jual. Okay, so I rasa the first broker yang ada that function, dia tak ada dekat broker lain, tak ada yang buat function yang macam tu. Okay, lepas tu dia ada 10 market depth. You bayar RM8 je, RM7.99. Ataupun kalau you register sekarang, ataupun you buat macam M+ Global, eventually dia akan consolidate dalam all-in-one lah, semua dalam apps M+ Global tu. Okay, so kalau you buat sekarang, you buat satu trade, you order dekat M+ Global punya apps, you akan entitled untuk dapat 10 market depth percuma. Okay, tapi kalau you nak bayar pun bayarlah RM8. Saya pun bayar je RM8 sebab nak tengok 10 market depth. Okay, sebab before ni you kena subscribe tu share investor. Harga share investor ni 1,600 tahun. Okay, just untuk dapatkan 10 market depth. And then dapatkan charting tools. Okay, sekarang charting tools ni dah banyak you boleh guna for free. Even dekat M+ pun you boleh guna yang interactive chart, ataupun yang ni ada kita punya ni M+ Wizlight ada. Okay, even sekarang saya guna KLSC screener ni RM50 je. Okay, yang ni Malaysian Stock Biz RM50 je sebulan, dapat tengok real time. Okay, lagi pun dia dapat lagi, dia ada ni AI Master ni yang dia bagi, dia alert stok-stok yang berpotensi sinilah. Okay, so boleh ni lah. So macam sini dia bagi Notion, stok Notion dia cakap. Okay, mana stok ni? Okay, Notion, tekan dekat chart ni akan nampak lah. So 3 lebih dia alert Notion nak naik. Okay, so benda ni saya tak ingat bayar berapa. Dalam, saya rasa dalam RM50 ke sebulan, macam tu lah. Tak mahal lah berbanding dengan yang last time kita nak kena buat bursa station. Orang dulu bayar bursa station 1,000 lebih. Even trading view pun mahal. You kena bayar dalam berapa ribu lebih. So ada alternatif sekarang untuk charting tools yang lebih murah.
Okay. So itu sahaja kita punya review. Okay. InsyaAllah saya ada masa saya akan buat wrap up ni apa stok yang kita boleh fokus untuk long term untuk minggu ni sekali. Okay. So that's all daripada saya. Thank you yang join. Ramai kan, saya tak expect pun dapat ramai macam ni. Okay. So if ada apa-apa jangan malu, jangan segan, boleh PM saya. Okay. Anytime je. Kalau saya tak reply punya message, jangan kecil hati. Biasanya saya tak terlepas pandang. Okay. Sebab saya dapat daily tu every day ramai orang yang PM apa semua. Kalau saya terlepas pandang, PM balik saya ataupun bagi tahu dekat grup, Tuan Remizer tolong baca saya punya personal message. Okay. So saya akan baca. Saya akan reply kepada ni lah. Okay. So itu sahaja kita punya sharing hari ni. Dah 1 jam. So sebelum saya berakhirnya kita punya sharing hari ni, macam sekali lagi nak ucapkan selamat hari raya. Maaf Zahir dan batin. Okay. Semoga esok atau this week kita boleh dapat buat profit. Buat profit lagi. So follow saya punya trading idea closely dekat group. Sebab sekarang ni saya bagi group saya bagi buy call secara lebih agresif dekat kita punya group. Tapi you kena follow lah trading plan masing-masing, kira duit masing-masing. Eventually the trade itu is based on you punya own decision. Okay. So that's all daripada saya. Assalamualaikum.